Assalamualaikum semua, bertemu saya lagi Cikgu SR. Jadi hari ni Cikgu nak kongsikan semua Kalau hari itu Cikgu dah kongsikan teknik menulis pendahuluan, jadi sekarang Cikgu nak kongsikan teknik menulis penutupan. Apa nama tekniknya? Okey, tekniknya diberi nama teknik pecah fikir. Maklumlah penutupan dia kan di bahagian bawah sekali, ataupun akhir sekali karangan. Jadi dia waktu kita senang nak ingat, pecah fikir. Okey, pecah fikir ni pun sama teknik akronim yang mana kita perlu ingatlah apa itu pecah dan juga fikir. Okay, jadi seperti yang semua lihat di skrin, kepo yang pertama merupakan penegasan isi, ca merupakan cadangan, hash merupakan harapan. Okey, fikir itu peribahasa dan juga kesimpulan umum. Okey, untuk yang lebih lanjut saya akan terangkan. Okey, pecah fikir. Yang pertama ingat penegasan isi. Bagus. Semua boleh ingat. Bagus. Penegasan isi. Okey, penegasan isi, murid cuma perlu menulis kembali isi-isi yang telah dinyatakan. Okey, contoh, kita dah buat karangan kan. Kita ada contoh ada 3 atau 4 isi. Jadi, jangan lupa ada wacana kesimpulannya atau konklusinya. Okey, terdapat 4 langkah. Contoh apa saja? Okey, menangani virus COVID-19 iaitu 1, 2, 3 dan 4. Cukup. Mudah bukan? Mudah. Memang mudah. Kita just nyatakan balik isi yang telah kita tulis di bahagian karangan. Kemudian, ca itu apa? Cadangan. Okey. Cadangan. Masukkan sekurang-kurangnya 2 cadangan kepada pihak-pihak tertentu bagi menangani masalah. Okey, dia bergantung kepada pihak pada kehendak soalan lah. Okey, contoh pihak yang kita boleh guna, ibu bapa, kerajaan, masyarakat, pihak berkuasa, NGO dan lain-lain. Yang paling mudah kalau tak ada idea sangat, boleh ingat ayat ni. Memang biasa kita boleh guna. Masyarakat perlulah bekerjasama bagi au dengan tebing dalam contoh menangani masalah COVID-19 contoh. Okey. Jadi sekarang ni untuk cadangan ni kita kena pilih 2 pihak. Tak kisah, dia bergantung ikut kehendak soalan. Kalau kehendak soalan tu cerita pasal ibu bapa, gunalah ibu bapa, masyarakat. Kalau cerita pasal kerajaan, kita gunalah kerajaan. Jadi kita pilih 2 pihak sama ada kerajaan ke ibu bapa, kemudian kita nyatakan usaha-usaha yang boleh kita lakukan. Ataupun cadangan-cadangan lah untuk sesuatu perkara. Jadi itu untuk inilah. Seterusnya harapan. Okey, harapan. Masukkan sekurang-kurangnya 2 harapan murid terhadap isu atau topik yang dibincangkan. Okey. Contoh di sini, misalnya saya berharap negara bebas daripada jenayah atau masyarakat mempunyai kesedaran diri ataupun masalah dapat ditangani. Maknanya sekarang ni harapan ni kita beri sesuatu harapan tu berkenaan dengan topik ataupun kehendak soalan ataupun temanya lah. Contoh kalau soalan tu mengenai kan kita virus COVID kan, contoh virus COVID diharapkan agar virus ini dapat ditangani ataupun diharapkan agar masyarakat dapat memberi kerjasama. Diharapkan agar macam tu. Ataupun boleh tulis saya berharap agar ataupun supaya maknanya kita nyatakan kita punya harapan. Sekali lagi saya ingatkan, untuk bahagian B, kita boleh letaklah 2 cadangan, 2 harapan. Tapi untuk bahagian A tak perlu sebab bahagian A patah perkataannya sedikit. Jadi cukuplah 1 cadangan, 1 harapan sahaja. Okey, seterusnya peribahasa macam biasa. Dengan saya, kalau teknik saya ni peribahasa boleh letak di mana-mana. Tak ada syarat. Tak ada syarat yang menyatakan peribahasa mesti lepas harapan, mesti lepas cadangan. Tak ada. Murid-murid semua boleh letak di mana-mana sahaja. Anda kata, cikgu saya tak tahu nak tulis peribahasa apa. Jangan risau. Okey, nanti saya akan buat, boleh tengok nanti video saya akan kongsikan macam mana kita ada teknik untuk masukkan peribahasa dalam karangan. Kalau rajin boleh buka blog saya, boleh tulis syahiranruslanblogspot.com. Dalam tu banyak nota peribahasa ke teknik karangan, gaya tata bahasa, semualah ada dalam tu, jadi boleh tengoklah. Okey. Yang terakhir, kesimpulan umum. Okey, murid perlu menulis gambaran keseluruhan mengenai topik atau isu yang telah dibincangkan. Okey, contoh yang ada kat sini. Ringkasnya, kes jenayah negara kita sebenarnya dapat diatasi sekiranya masyarakat memainkan peranan membantu pihak berkuasa. Atau semua pihak bertanggungjawab memastikan negara kita dapat duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan negara maju di dunia. Maknanya untuk kesimpulan umum ni, kita beri satu kesimpulan yang menggambarkan satu karangan tu. Macam tu. Okey, jadi saya rasa sekarang ni saya akan tunjukkanlah contoh yang telah saya buat. Okey, masih sama tajuk dengan yang pendahuluan hari tu. Okey, langkah-langkah menangani pemanasan global. Okey, kesimpulannya, kita cakap pecah fikir, apa dia? Penegasan isi, ulang balik isi balik. Kesimpulannya terdapat 4 langkah menangani pemanasan global iaitu 1, 2, 3 dan 4.
Okay, lepas apa? Ca tu apa? Ca tu cadangan. Okay, kerajaan perlulah tegas menguatkuasakan undang-undang bagi memastikan suhu bumi kekal stabil. Okay, itu cadangan kita bagi kepada kerajaan. Okay, sekarang kita cadangan pula kepada masyarakat. Masyarakat pula sewajarnya bekerjasama bagai aur dengan tebing dalam mempraktikkan amalan gaya hidup hijau. Lepas tu cah kan ada hash. Hash tu apa? Hash tu harapan. Okey. Besar harapan saya agar pada masa hadapan pemanasan global ini dapat ditangani dengan lebih efisien. Efisien tu maksud dia lebih cekap, Dan yang terakhir apa dia? Peribahasa dan juga kesimpulan umum. Peribahasa saya dah letak dah tadi yang semua bekerjasama bagi aur dengan tebing. Jadi untuk kesimpulan umum saya buat ringkasnya, semua pihak harus bersama mengganding bahu dan cakna. Cakna tu apa? Ambil tahu, okey. Dalam menangani pemanasan global supaya kelestarian alam sekitar dapat dijaga. Dah selesai. Mudah bukan? Jadi saya harap perkongsian saya ini bermanfaat. Macam biasa kalau ada sebarang soalan, komen boleh nyatakanlah di ruangan komen. Dan itu sahaja daripada saya. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.